InsyaAllah pada malam ini saya akan memperkatakan satu tajuk, iaitu ekonomi Islam sejagat. Bila kita sebut istilah ekonomi Islam sejagat, ini membawa kepada satu konsep, iaitu perjuangan Islam yang sebenar. Memperjuangkan Islam ni, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bukanlah sekadar kita memberitahu benda ni halal, haram. Jadi membangunkan Islam dalam arti kata yang sebenarnya bukan cukup ya. Hanya kita nak mengecam, nak mengecap seseorang, nak melabel seseorang itu sebagai bid'ah, umpamanya sesat, fasik, munafik, ekstrim dan melampau. Jadi bila kita sebut memperjuangkan Islam, yang mana ekonomi juga termasuk di dalamnya, jadi sebenarnya kita nak bagi kepada kefahaman yang asas, yang basic dulu kepada tuan-tuan, iaitu memperjuangkan Islam ni, iaitu kita hendaklah yang pertamanya menyuburkan tauhid dalam fikiran. Siapa yang sebenar-benar takutkan Tuhan dan mencintai serta menghayati tauhid Islam, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat rujuknya, tempat menaruh harapannya, maka inilah di antara ciri-ciri orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dibesarkan, diagungkan, bahkan tempat menjadi sandaran kepada kita. Hingga kan Allah Subhanahu Wa Taala diingati, dibesarkan, diagung di mana-mana. Barulah orang ingin bersyariat sebagai melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita, terutamanya bangsa Melayu Islam ini, bila mana kita boleh bersatu padu, rasa bersama, bekerjasama, lahirnya timbang rasa, mengutamakan orang lain, khidmat sesama manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ta'ala, di mana orang kaya menjadi bank kerana pemurahnya, inginkan pahala redha dari Allah Subhanahu Wa Taala, cerdik pandainya tawaduk, yang bodohnya merujuk, yang miskinnya sabar. InsyaAllah nanti akan adalah rahmat dan berkat yang Allah beri kepada kita, bangsa Melayu, umat Islam, khasnya di bumi Malaysia yang bertuah ini. Jadi pertama-tamanya bila kita menyebut ekonomi ataupun ekonomi Islam sejagat, bila saya mengatakan bahawa ekonomi Islam sejagat, iaitu kita ingin mengajak semua umat Islam ini untuk membela Islam melalui ekonomi. Sudah tentulah berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis, di mana sejarah membuktikan bahawa dengan kita berpegang kepada Quran dan hadis dapat mengubah bangsa Arab yang dungu, yang miskin, yang mundur, sehingga mereka menjadi penyelamat dunia melalui cinta dan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkasnya, sama ada di atas nama syarikat, sama ada nama NGO atau jamaah atau parti politik, kita perlu memberikan satu alternatif, satu pilihan kepada apa? Kalau dalam konteks Malaysia ni, produk-produk dan perkhidmatan kepada masyarakat sebagai suatu usaha kita, ikhtiar kita untuk membela rakyat negara Malaysia yang tercinta ini. Lebih-lebih lagi kepada kita, khususnya bangsa Melayu Islam. Dalam konteks Malaysia ni, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, negara kita Malaysia ini kita anggap sebagai negara yang paling bertuah, negara yang mana kita ini dilahirkan di sini. Kita dalam konteks kerajaan Malaysia sebagai di mana pemerintahnya sebagai ulil amri, kita perlu membantu kerajaan, sokong kerajaan dan memberi khidmat kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang beriman, barang siapa yang baik beramal, barang siapa yang bertauhid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan baginya, iaitu jalan keluar, jalan menyelesaikan masalah. Jadi dalam keadaan Malaysia yang sekarang ini dilanda dengan COVID-19, di mana kita dalam keadaan PKP,
Jadi kita semua ini dalam satu keadaan yang sedang diuji, yang sedang sangat-sangat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam situasi sekarang ini, dalam PKP ni, masa PKP sekarang ini, semua orang faham berapa ramainya orang-orang yang sudah berhenti bekerja, orang yang sudah tidak bekerja, orang yang jatuh miskin, orang yang sangat menderita. Bukan itu saja, tetapi ada lagi golongan yang lain, golongan peniaga-peniaga, yang mana peniaga-peniaga ini telah terjejas pendapatan mereka kerana kedai-kedai ataupun restoran tidak boleh dibuka, ataupun dibuka tetapi tidak boleh makan di restoran. Bahkan kita kena apa? Kita kena bawa pulang, beli dan bawa pulang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bukan itu saja, da'i-da'i, pendakwah-pendakwah, ustazah ni, di mana mereka yang sebelum ini sangatlah sibuk dengan dunia dakwah mereka di masjid, di surau, di mana saja. Tetapi ada setengah-setengah tempat, ada setengah-setengah daerah, ada setengah-setengah negeri di mana mereka tidak lagi boleh berceramah atau membuat kuliah maghrib atau kuliah subuh. Sudah tentulah pada adatnya, pada lahiriahnya, ini semua akan menjejaskan pendapatan mereka. Maka inilah masanya Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan peluang dan ruang kepada orang-orang kaya, tokoh-tokoh korporat, untuk membantu orang Islam ini, bukan sekadar orang miskin yang tidak bekerja, tetapi juga golongan daripada, iaitu golongan ahli-ahli peniaga yang telah terjejas pendapatannya, dan juga ustaz-ustaz yang tidak lagi mengajar, khasnya di mana-mana sahajalah, khususnya di masjid dan surau, iaitu dalam kuliah maghrib. Jadi apa yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan sekalian ialah, kenapa kita ni bangsa Melayu perlu menguatkan ekonomi. Yang pertamanya, kita kena sayang saudara kita, orang lain macam sayang diri kita sendiri. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu kasih orang lain macam kasih diri kita sendiri. Sebab itu kita kena sayang orang Islam, umat Islam, khasnya bangsa Melayu yang beragama Islam di dalam negara Malaysia ini. Kita nak bantu mereka supaya mereka terkeluar, supaya mereka ini yang berada dalam kesempitan, kekurangan, kita boleh mengurangkan beban mereka. Ini satu perkara besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan redha dengan atas usaha-usaha kita membantu orang lain. Perkara kedua yang saya nak sebut di sini, iaitu kenapa bangsa Melayu perlu menguatkan ekonomi dalam negara kita sendiri. Kita perlu menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat, dan juga kepada mengadakan satu hubungan sama ada di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat negara, bahkan peringkat antarabangsa, hubungan persahabatan antara kita. Yang ini merupakan di antara tuntutan-tuntutan. Kemudian sudah tentulah kita tidak mahu bahawa setiap bangsa tidak mahu bahawa mereka ini dihina, dizalimi di negara-negara yang mereka tinggal. Lebih-lebih lagi, tentulah kita tidak mahu kita dizalimi, dianaktirikan, dipinggirkan dalam negara kita yang tercinta ini, umpamanya Malaysia sekarang ni. Seterusnya, bangsa Melayu dalam konteks Malaysia pada hari ini sudah tahu bahawa negara kita mempunyai banyak hutang. Jadi kita sebagai orang-orang Islam, orang yang bertanggungjawab, yang sayang dan cinta kepada negara, kita perlu berbuat sesuatu. Dan usaha yang pertamanya ialah kita perlu menjadi rakyat, manusia, umat Islam yang benar-benar bertakwa. Sehinggalah Allah SWT akan membantu kita. Jadi kita perlukan kerjasama, bantuan daripada orang lain untuk menyokong kerajaan, membantu kerajaan. Dan di mana satu istilah yang baru yang saya nak guna pakai kepada tuan-tuan, iaitu pemodal yang utama bagi kita ialah Allah dan Rasul. Sumber keuangan kita ialah Allah. Bank dari Tuhan Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disebut
Allah dan Rasul itu merupakan pemodal, merupakan aset utama. Yang mana dalam apa jua urusan kehidupan, termasuknya politiknya, sosialnya, kebudayaannya, ekonominya, kesihatannya, kebajikannya, kekeluargaannya, pentadbiran, termasuk sukan dan lain-lain serba-serbi kehidupan itu, semuanya sangatlah mempunyai hubungan rapat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia umumnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk itu saya menyeru kepada bangsa Melayu umat Islam untuk menjadi satu bangsa yang bermaruah. Untuk menjadi bangsa Melayu yang bermaruah ini, kita perlulah apa? Membuat satu langkah yang utama. Di antara dalam kuliah mukadimah ini, iaitu kita perlu bersatu. Yang pertamanya ialah bersatu akidah di dalam payung aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu kita meyakini keenam rukun iman ini yang sebenar. Yang dikatakan bersatu tu ialah ikatan jiwa, ikatan iman dan keyakinan. Kalau setakat berhimpun tuan-tuan, itu bukan maknanya bersatu. Saya ulangi, kalau berhimpun, duduk satu tempat di bawah satu kilang pejabat rumah, itu baru berhimpun, bukan namanya bersatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meminjamkan kepada kita negara kita. Pinjamkan apa? Pinjamkan kuasa. Sepatutnya kita sudah mempunyai apa tuan-tuan? Projek-projek perusahaan yang besar. Telah mempunyai beratus-ratus mall. Atas nama apa? Atas nama umat Islam. Parti. Kalau nak sebut parti lah, Parti Melayu Islam. Sepatutnya kita sudah ada kilang yang mengeluarkan produk-produk makanan atas nama Parti Islam. Kerana kita mempunyai ahli jutaan orang. Jadi, kalau kita ramai dalam mana-mana NGO, parti, pertubuhan, jamaah, tapi kalau kita tidak kuat, jadi jangan katakan kayu balak yang hempap, cukuplah lidi sebatang boleh meruntuhkan gunung buih. Lidi sebatang boleh runtuhkan gunung buih, berbanding dengan kalaulah kayu balak yang hempap, lagilah dahsyat. Jadi kita umat Islam sekarang ni di Malaysia, realitinya berapa ramai NGO, syarikat-syarikat yang telah mengusahakan projek-projek Islam, satu usaha pelaburan Islam. Maka kita naklah berganding bahu, kita naklah bekerjasama, kita naklah menyokong usaha-usaha Islam ini, yang mana kita yakini ianya mempunyai matlamat yang jelas, matlamat yang baik untuk kita sama-sama bangunkan, terutama pada tahun 2021, 2022 ini, di mana tahun ini, tahun 2021, cabaran kepada umat Islam Malaysia sangatlah memuncak. Tetapi tidak mustahil kepada sesiapa yang direzekikan, terutamanya dengan takwa, terutamanya dengan kedudukan ekonomi yang kukuh, hasil daripada usaha mereka yang diberi keberkatan, yang diberi rahmat, maka kita boleh membantu saudara kita daripada miskin, daripada susah, daripada menderita, kepada kehidupan yang lebih berarti, kepada kehidupan yang lebih bermakna. Jadi antara lain tadi, dalam kita nak mengembangkan projek-projek ini, kita kena ada kawan, kita kena ada orang yang tertentu, tak kira siapa pun. Jadi dulu kita kena buangkan satu persepsi yang lama, di mana adakah dengan kita membuka kilang, umpamanya orang Melayu buka kilang yang besar-besar, adakah itu tidak dianggap agama? Agamalah sangat. Fardu kifayah yang sangat dituntut oleh Islam. Tapi kenapa kita ramai yang tidak buat? Saya kira kerana kita ni tak tahu bersatu tu bagaimana. Saya dah jelaskan sedikit dalam contoh tadi. Kalau kita berhimpun beramai-ramai, itu bukan bersatu. Antara jadi bersatu akidah. Bersatu bagaimana menerima 5 hukum. Yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, yang harus-harus, yang makruh-makruh, yang haram-haram. Bersatu adalah menerima perkara-perkara ini.
Sebab itu sebelum kita menjayakan suatu usaha ekonomi sehingga berbentuk sejagat, sehingga dikatakan bahawa insya-Allah Malaysia ini akan jadi sebuah negara Islam yang akan benar-benar damai, harmoni, kaya. Kerana apa? Kerana adanya orang-orang yang bertakwa sehingga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu taala. Kalau kita bayangkan kita orang Melayu Islam tapi kita miskin, hutang keliling pinggang, hutang negara tak boleh bayar, maka kita yang namanya Islam akan dicemuh, dihina oleh bangsa-bangsa lain. Bukan begitu. Jadi inilah sudah sampai masanya kita semua berdiri. Kita berdiri kukuh, kita bersama-sama dengan tim kita yang nak kepada Islam, yang nak kepada Islam sejagat. Kita tidak boleh mengambil Islam itu dalam satu aspek-aspek yang tertentu sahaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dukhulis silmi kaffah. Hendaklah kita ni orang Islam, orang beriman, masuk Islam keseluruhannya. Jadi bersatu itu merupakan syarat yang pertama dan utama. Jadi setelah itu barulah kita boleh bangunkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi rumusannya, marilah kita hari ini bila mana ada jamaah, ada pertubuhan, ada parti-parti yang menawarkan kepada kita untuk melabur umpamanya, untuk menginfakkan duit, untuk kita buat sesuatu yang namanya Islam, untuk membantu. Berapa ramai di Malaysia ni orang yang susah, berapa ramai di Malaysia ni orang yang miskin, yang menanggung hutang. Kita tengok contoh Ustaz Abid Liu. Bukan kita nak mengagung-agungkan dia, tapi kita nak mendoakan supaya apa jua kerja yang diusahakan oleh Ustaz Abid Liu ni diberi berkat oleh Allah SWT. Hendaklah ramai orang yang kaya, tokoh korporat, siapa yang dimurahkan rezeki, mengikuti jejak langkah Ustaz Abid Liu ni. Jadi secara globalnya kita ikuti contoh-contoh jamaah pertubuhan yang ada di Malaysia yang telah berjaya. Jangan kita bersangka buruk, jangan kita mengumpat cerca, tapi kita hendaklah kita membantu, kita menyokong usaha-usaha murni ni, tak kira siapa saja. Jadi insya-Allah saya sangat yakin apabila adanya sekelompok orang yang bertakwa, yang mengusahakan ekonomi Islam, yang hukum asalnya adalah fardu kifayah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira dalam masa yang singkat, apabila kita menjadikan Allah sebagai cinta agung, apabila kita ini benar-benar bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bank yang sebenarnya akan membantu umat Islam. Maka insya-Allah kita bersama-sama berdoa, moga-moga nanti benar-benar Malaysia akan jadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.